ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berpuasa dan selamat beramal ibadat di bulan Ramadan yang mulia ini. Seperti yang saya janjikan, bila mana bersiarannya video ini, maka video yang lama bertajuk Hantu di bulan Ramadan saya akan padam, saya akan delete serta-merta daripada senarai-senarai video yang sedia ada. Video kali ini agak berbeza sebab panjang sedikit seperti biasa. Jadi ada kisah yang baru dan ada juga kisah yang di remake konten semula. Atas tujuan saya hanya nak tumpukan pada penceritaan kisah seram sahaja. Video sebelum ni saya ada dedahkan berkait dapat dengan asal-usul jin. Kali ini asal-usul jin tu saya tak muat naik. Saya tak nak terangkan. Kalau kalian nak tahu asal-usul jin, boleh buat semakan sendiri di YouTube. Banyak penceramah ustaz-ustaz yang dedahkan bagaimana apa itu jin, bagaimana asal-usul dia. Bagi sesiapa yang sudah mendengar kisah yang di remake tu, bolehlah skip. Tapi bagi mereka yang belum dengar lagi, sila tonton dan dengarkan kisah berkenaan sampai habis. Tanpa membuang masa, kita dengarkan kisah yang pertama. Disebabkan ianya melibatkan rumah almarhumah embah saya, maka saya nak sedekahkan dulu surah Al-Fatihah kepada almarhumah embah saya yang tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kejadian ini disaksikan oleh abang kepada emak saya sendiri. Kalau dalam masyarakat Jawa, abang kepada mak saya ni saya akan panggil wak. Jadi sejak almarhumah embah saya meninggal dunia pada 15 Jun tahun 2021, jadi di rumahnya langsung tidak berpenghuni. Adalah sekali-sekala tu adik kepada mak saya ni datang menyinggah, sebab dia tinggal berhampiran. Dia akan datang menyinggah untuk mengemas apa yang sepatutnya. Kadang-kadang berhabuk, kadang-kadang masuk di kelawar. Jadi tai-tai kelawar tu akan disapulah. Untuk gambaran yang lebih jelas, yang depan ni adalah rumah wak saya, iaitu abang kepada mak saya lah. Yang belakang tu, yang belakang sekali tu adalah rumah almarhumah embah saya. Jadi kalau nak pergi ke rumah embah saya tu, kena melalui rumah wak saya di depan ni dulu. Pada tahun 2022, minggu terakhir Ramadan sebelum tibanya bulan Syawal, lewat pagi tu, wak saya ni nak pergi ke bilik air. Almaklumlah ya, dan nama pun rumah perkampungan, jadi memanglah bilik airnya terletak di luar rumah. Selepas menuruni tangga di bahagian pintu keluar bahagian dapur, dalam beberapa langkah nak masuk ke bilik air, wak saya ni terhenti sebentar sebab dia nampak kelibat macam ada pergerakan di luar rumah embah saya ni. Kedudukan bilik air rumah wak saya ni betul-betul setentang dengan jamban rumah embah saya ni. Memanglah malam, tapi kalau dengan sinaran bulan yang agak terang, insya-Allah memang boleh nampak pergerakan tu. Lagi-lagi kata wak saya, benda yang bergerak tu adalah berwarna putih. Ini adalah gambaran daripada bilik air rumah wak saya. Yang sana tu adalah jamban rumah mbah saya. Dan ini pula adalah gambaran daripada jamban rumah mbah saya. Yang di sana tu pula adalah bilik air wak saya. Jadi sekarang faham ya? Jelas ya situasi berkenaan. Pada mulanya tak berapa jelas tau benda putih tu. Jadi wak saya ni pun berdirilah, tengok je benda tu bergerak-gerak. Dilihat je betul-betul, diamatikan betul-betul. Tak lama kemudian barulah wak saya faham, pergerakan benda putih tu menyerupai macam susuk tubuh yang berpakaian putih. Lepas tu pergerakannya pula asyik ulang-alik je antara tangga belakang rumah mbak saya ni menuju ke jamban. Ulang-alik, pergi balik, berulang-ulang. Kemudian apa yang wak saya buat? Dalam fikiran wak saya ni tak ada pun terlintas hantu bagai semua ni. Yelah kan, bulan Ramadan kot. Jadi dia mengandaikan ini orang ke?
Kalau orang, apa sal mundaman diri tangga jamban? Tangga jamban. Tak habis-habis ulang alik. Tak boleh jadi ni. Wak saya pun pergilah rumah mbak saya secara senyap-senyap pelan-pelan. Nak menjenguk pelan-pelan. Nak pastikan siapalah yang berkain putih tu. Untuk info tambahan kepada kalian semua, wak saya ni pergi menjenguk tak bawa torchlight. Sebab apa? Sebab udah lebih 50 tahun. Dia tahulah macam mana struktur jalan di situ walaupun gelap. Bila dah semakin menghampiri dengan kain putih tu, niat di hati wak saya ni nak tegur, nak menegur, tapi belum sempat nak bersuara. Tiba-tiba susuk kain putih tu menghilang. Masa ni wak saya dah mula bertambah yakin. Sahih sangat-sangat. Apa yang dia nampak itu adalah penampakan jin dan bukannya penampakan susuk tubuh manusia. Maka tak adalah wak saya tunggu lagi nak mencari-cari, tidak. Dia patah balik semula ke belakang, perlahan-lahan pulang ke rumah dia semula. Kalau kalian semua bertanyakan kepada wak saya, tak takut ke nampak jin yang hilang depan mata ni? Tidak. Kata wak saya, bila dia sampai ke rumah mbah saya tu, dia hanya terbayangkan memori indah antara dia dan ibunya sahaja. Rindu sangat-sangat. Yakni mbah saya lah. Ada, ya Allah Akbar. Jadi ini adalah salah satu contoh. Masih lagi kita berpeluang untuk melihat sebarang bentuk kelibat daripada makhluk yang kita gelar jin walaupun di bulan Ramadan. Penampakan kain putih itu pula bagi manusia yang terlampau ekstrim akan memanggilnya Pontianak lah, Langsui lah, Sondo Bolong lah, macam-macam. Tapi wak saya lebih gemar memilih perkataan kain putih sebab ianya lebih tepat dan lebih sopan menghormati kewujudan makhluk yang kita ketahui adalah jin tersebut. Di bulan Ramadan, tahun berapa tu saya dah tak ingat dah, tapi tak silap saya masa ni saya sekolah rendah kot. Saya dan juga sahabat-sahabat yang lain ditugaskan untuk menyediakan juadah moreh bagi para jemaah yang solat tarawih di surau ni. Tapi bukan buat free ya. Cukup je sebulan di bulan Ramadan, masuk je awal pagi Syawal, kami ni dapatlah upah daripada AJK surau. Nampak? Kecil-kecil dah pandai berdikari cari duit raya. Budak-budak sekarang. Satu malam tu, selepas hidangkan juadah moreh, kemudian para jemaah pun dah mula selesai makan, dah mula bersurai. Kami yang budak-budak ni paling terakhir balik lambat sebab kena basuh pinggan, kena basuh cawan, kena lap, kena kemaskan, bertanggungjawab, kena bersihkan apa yang kotor di surau ni disebabkan moreh tadi. Dan juga jangan lupa bawa balik juadah yang kami simpan, kami sorok untuk dibawa bekal balik rumah. Bila nak balik ke rumah, masing-masing dah berpecah sebab hala tuju ke rumah lain-lain. Tengah naik basikal seorang-seorang ni, tiba-tiba di depan saya ni kelihatan ada seorang makcik. Tapi disebabkan waktu ni saya masih lagi seorang budak, maka saya panggil makcik tu opah. Memang saya kenal sangat dengan opah ni sebab dia ni jiran sebaris dengan laluan jalan ke rumah saya. Bila saya tengok opah ni jalan seorang-seorang, alahai, kesianlah pula kan. Orang dah tua, manalah lagat nak jalan laju-laju. Saya pun turun daripada basikal, menyorong basikal, temankanlah opah ni berjalan pulang bersama-sama. Saudara dan saudari yang menonton, tak lama selepas tu saya nampak tahu ada satu cahaya yang terbang di atas kepala kami ni. Cahaya tu nak kata macam api, tidak. Sebab warna dia bercampur aduk. Ada warna merah, ada warna orange, ada warna putih, ada warna biru. 4 color ni, tak silap saya. Jadi saya ni pun yang masih budak-budak lagi ni tanyalah pada opah ni sebelah ni, opah, apa tu? Tu dekat atas kepala kita tu apa tu? Opah ni pun mendongakkanlah kepala dia ke atas. Tapi tak lama, lepas dia dongak tu, dia tunduk balik ke bawah. Kemudian dia cakap dengan saya dengan tegas, Udah, jangan ditegur, jangan ditengok, udah, jom jalan laju sikit, jangan tengok. Bila dah saya tengok reaksi opah dah macam tu rupanya, saya dah agak dah ini mesti hantu. Yelah kan, masa ni saya budak, manalah saya tahu jin-jin semua tu. Kalau nampak benda yang bukan-bukan, mesti sebagai seorang budak akan mengait rapatkan benda ataupun bentuk tu adalah hantu.
Kan? Apa yang saya boleh gambarkan kepada kalian semua, ini berkaitan dengan cahaya tu. Yang berkaitan dengan cahaya tu, dia sebesar bola tau, sebesar bola. Dan tinggi terbangnya pula, tak silap saya lah, masa tu lebih kurang macam setinggi pokok kelapa. Dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat, sedang-sedang je. Jangan kata drone pula. Manalah ada drone pada 90-an. Merepek apa pula korang ni. Saya dah upah menarik nafas lega. Kewujudan cahaya terbang yang melintasi atas kepala kami ni hanya sekejap aja. Mungkin kebetulan masa benda tu berempit di laluan tu, tiba-tiba pula kami pun lalu di tempat yang sama. Jadi secara tidak langsung ada rezeki kami boleh nampak benda tu merempit walaupun sekejap. Kalian boleh letak apa saja nama ganti dengan benda yang saya nampak tu. Nak panggil penanggal ke, apa ke, bolong-bolong ke, terpulang. Tapi bagi saya hanya bagi tahu bentuk yang saya nampak saja. Sebesar bola, bercampur aduk warna merah, warna orange, warna putih, warna biru. Itu saja. Saya tak nak tokok tambah yang lain. Okey, terpulang pada kalian nak namakan dia apa. Kisah ini hasil perkongsian daripada saudara Halim. Bukan nama sebenar, nama samaran. Kejadian pertama berlaku pada tahun 2015 dan sudah seminggu berpuasa di bulan Ramadan. Abah Halim bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Habis dia shift malam lebih kurang pukul 12.30 malam, beliau pun packing barang semua nak pulang ke rumah. Abah Halim pulang ke rumah menaiki motor. Dalam perjalanan pulang, ada satu jalan tu, di bahu kirinya terdapat satu tanah perkuburan Islam. Manakala bertentangan dengan tanah perkuburan Islam tu, di sebelah kanan pula adalah sekolah Islamiah. Ketika Abah Halim melalui jalan yang dimasukkan ini, tiba-tiba lampu jalan mati. Daripada keadaan jalan yang terang benderang, terus jadi tak nampak, jadi agak gelap. Dalam fikiran Abah Halim, kebetulan lampu terbakar kot agak-agaknya. Teruskan perjalanan macam biasa. Tapi selepas beberapa seketika, di depan Abah Halim ada seekor anjing yang sedang merenung tengok tajam ke Abah Halim. Abah Halim sangkakan, ni nak kejar aku ke anjing ni kan. Jadi bila Abah Halim tunggang motor melepasi anjing tu, dia perasan tau, macam ada benda yang melanggar belakang motor dia ni. Jadi secara spontan, Abah Halim pun lihatlah cermin sisi motor untuk tengok belakang. Nak tengoklah, apa yang langgar motor aku dekat belakang ni? Astaghfirullahalazim. Kata Abah Halim, dia nampak tau ada seekor ular besar tau. Besar sangat-sangat, sedang melintasi daripada bahu jalan kiri melintasi jalan ke bahu jalan kanan. Ular besar tu, kata Abah Halim, berwarna hitam. Abah Halim tak memberitahu, tak membayangkan kita sebesar mana ular tu. Jadi saya beranggapan mungkin sebesar ular induk. Tahu tak apa itu ular induk? Ular induk ni membawa maksud ular yang paling tua, yang paling besar, yang sukar untuk kita jumpa. Boleh dikatakan macam ular nenek moyang lah. Sebab dia yang paling tua kan. Jadi Abah Halim tak tunggu tau. Dia tak tunggu pun bila nampak ular tu. Dia lajukan motor dia sebab demi keselamatan adalah nombor satu, berbanding dengan perasaan ingin ambil tahu. Tak adalah dia nak tunggu, dia nak berhenti, dia nak selfie ke, tidak. Kemudian kisah yang sama juga berulang buat kali kedua. Bukan bulan Ramadan tahun yang sama, akan tetapi berlaku pada bulan Ramadan tahun 2016, setahun selepasnya. Macam biasalah rutin harian, balik shift 12.30 malam sebagai pengawal keselamatan, pulang rumah naik motor melalui jalan harian yang sama. Tiba-tiba sedang leka naik motor, lampu jalan terpadam. Suasana jadi gelap. Ni tempat yang sama macam tahun lepas ni. Berlaku macam tahun lepas juga. Jadi dalam hati Abah Halim, macam nak kena lagi je ni macam tahun lepas ni. Memang benar saudara-saudari semua. Benar apa yang diduga oleh Abah Halim. Bukan ular hitam yang sama. Kali ini
Abah Halim dapat dengar suara teriakan mengilai yang berpanjangan. Bukan sikit pendek-pendek, mengilai yang berpanjangan. Abah Halim bukanlah seorang yang bacot dan mudah ketakutan. Tidak. Kalau ular, yes, memang patutlah Abah Halim ni lari kan. Tapi kali ini Abah Halim berhentikan motor dia, mencari daripada mana arah suara mengilai itu datang. Dipandang yang kiri, dipandang yang kanan, dipandang yang belakang. Nak tengoklah. Manalah tahu, buatnya ada budak-budak nakal nak mengganggu ke kan. Cumanya bila dilihat tu, tak ada pun nampak kelibat budak-budak ke, orang dewasa ke, tak ada. Tak nampak pun kelibat tu. Masih lagi kedengaran bunyi mengilai yang berterusan berpanjangan. Jadi, kata Abah Halim, kalau dah macam ni gayanya, dia teruskanlah perjalanan macam biasa. Buat tak tahu je lah. Baliklah ke rumah. Biarlah benda tu mengilai. Mungkin benda tu tengah menyanyi, berkaraoke kot agak-agaknya dekat tanah perkuburan. Wallahu alam. Jadi, inilah yang berlaku kepada saudara Abah Halim. Gangguan di bulan Ramadan yang berlaku di Tawau Negeri Sabah. Yang ini bukan berlaku di bulan Ramadan, tapi berlaku di bulan Syaban. Masih lagi berkait rapat dengan puasa. Bukan puasa Ramadan, tetapi puasa ganti. Masa tu lewat 3 pagi lah, tak salah saya, 3 pagi. Saya ni, walaupun dah jadi suami orang, dah jadi kepada bapa kepada 4 orang. 4 orang ke? Anak pun lupa. 4 orang. Saya ni masih lagi ada satu hobi yang sering saya mainkan. Apa dia tu? Salah satu hobi yang saya sering main adalah bermain Dota. Selepas menimpa kekalahan yang pertama, sebelum saya search kepada gameplay yang seterusnya, saya pun pergilah ke dapur nak minum air. Kemudian menjadi rutin harian. Sebagai seorang ayah, saya wajib masuk ke bilik anak saya yang tengah tidur nyenyak ni untuk lihat keadaan sekeliling dalam bilik. Naluri seorang ayah yang penyayang, mestilah nak tengok anak tidur kan. Lepas tu, sebelum saya keluar daripada bilik, saya akan tutup aircon, kemudian saya akan buka kipas siling. Tak elok sebenarnya aircon sampai ke pagi. Bila saya tutup pintu bilik anak saya dengan rapat, kemudian saya melangkah semula pergi ke arah ruang tamu depan. Nak sambung main Dota, nak rampage. Tiba-tiba kalian semua, saya terdengar tau pintu bilik anak saya ni dibuka secara perlahan. Memang jelas babe, serius, memang saya dapat dengar pintu kayu bilik anak saya dibuka secara perlahan-perlahan. Jadi saya ni panggillah nama anak saya. Nak juga saya tahu siapa yang keluar bilik tu. Saya panggillah anak saya. Kak, Mi, ada? Siapa tu? Islam ke? Islam baby lagi waktu ni. Siapa tu? Tak menyahut koma. Saya ayah ni panggil ni takkan tak menyahut kan? Kemudian dia tutup pintu balik. Saya apa lagi terus bangun, berjalan menuju ke bilik anak saya. Bila saya buka pintu bilik, posisi yang saya nampak anak saya tidur tadi masih lagi tidak berganjak, tidak berubah. Lama juga saya berdiri dalam bilik ni. Saya perhatikan je anak saya ni. Manalah tahu mereka nak prank ayah dia kan. Tak bergerak pun. Siap mengorok, siap ada meleleh buat peta lagi kat bantal. Saya pun keluar bilik. Menjadi tanya-tanya. Macam mana pintu ni boleh terbuka? Imajinasi saya saja kot. Saya pun abaikanlah. Kemudian, selang beberapa hari selepas tu, selang beberapa hari, bukan minggu tau, selang beberapa hari je, aktiviti yang sama juga, saya tengah main Dota 2-3 pagi, tiba-tiba pintu bilik anak saya dibuka. Saya tengah main Dota ni, tiba-tiba pintu bilik dibuka. Saya masa ni memang terus meloncat lah, berlari menuju ke pintu bilik anak saya yang dibuka ni. Belum sempat saya nak sampai, pintu bilik anak saya ditutup semula. Bila saya lihat, semua tidur. Memang tak ada siapa pun yang bergerak. Beremang pula. Sebab apa? Ini bilik store. Ini pun salah satu bilik yang dia main pintu. Ini bilik ni, store ni. Meremang-meremang juga. Pedulilah saya kan. Saya jadi marah. Tak pernah berlaku sebelum ni, boleh pula berlaku kan sekarang. Jadi apa saya buat? Saya masuk bilik air, saya ambil wuduk.
Selepas selesai ambil wuduk, saya berdiri dekat tengah-tengah rumah saya ni dan bersuara dengan nada yang agak tinggi dan juga tegas. Saya berdialog lebih kurang macam ni. Kamu nak main, kamu main dekat luar rumah. Dalam rumah ni tempat anak dan isteri aku tinggal. Tak pernah kamu buat macam ni kan? Kamu jangan ganggu aku dengan anak-anak aku. Kamu tolonglah jangan cabar aku. Ingat, ini amaran. Yelah, kita faham ini semua gangguan daripada jin. Tapi kadang-kadang kita kena cakap berdialog macam ni sebab mereka tahu kita tengah berdialog dengan dia. Kalau dia rasa okey, cukup dan dia akan keluar, cukuplah, dia tak nak kacau lagi dah, dia keluar daripada rumah. Dan kalau dia rasa dia nak ganggu lagi, dia akan buat benda yang sama berulang-ulang. Pada waktu ketika tu, yes, kamu faham apa yang kamu perlu buat sepatut-patutnya untuk keluarga kamu sebelum benda tu berlarutan menjadi lebih parah. Keesokannya, saya cerita pada isteri dan anak-anak. Tapi bila saya lihat muka diorang ni macam 50-50. Betul ke ayah aku cerita ni? Betul ke suami aku cerita ni? Saya bukan apa. Niat saya nak ceritakan ni bukan saya nak menakutkan diorang ni, tidak. Tapi saya nak mereka ni bersikap berhati-hati. Kalau ada gangguan yang lain yang luar jangka, saya nak diorang ni sentiasa berwaspada. Satu malam tu, isteri saya minta saya kejutkan dia dan juga anak perempuan saya ni untuk bangun sahur sebab nak ganti puasa, memandangkan bulan Ramadan hampir tiba. Jadi saya pun bergerakkanlah mereka pukul 4 pagi lebih. Mereka ni bersahur dekat ruang tamu juga. Satu meja dengan saya tengah main laptop, main Dota ni. Spoil, kacau betul. Sebab apa? Sebab mereka nak tengok TV katanya. Tu sebab mereka makan dekat ruang tamu, tak nak makan dekat meja makan dekat ruang tengah. Sedang saya main Dota dekat laptop, yang anak bini saya pula tengah bersahur sambil tengok TV. Tiba-tiba kedengaran pintu bilik anak saya dibuka. Saya tak pastilah pintu bilik anak ke ataupun pintu bilik store ni dibuka. Isteri dan anak perempuan saya terkejut. Tak lama selepas tu, beberapa saat kemudian, pintu bilik ditutup balik. Dengar lagi sekali ya. Pintu bilik dibuka. Tak pasti sama ada pintu bilik anak saya ke ataupun bilik store yang saya tengah buat studio sekarang ni. Dibuka, kemudian ditutup balik. Saya kemudian lepas tu saya pergilah cek. Tengok dekat bilik anak saya, tengok dekat bilik store, tak ada apa-apa pun. Macam biasa, benda tu bawa main. Jadi saya pun pergilah ke depan ke ruang tamu semula. Bila saya sampai ke ruang tamu, saya lihat muka isteri dan juga anak perempuan saya terbeliak biji mata mereka tengok muka saya, seakan-akan sedang menunggu jawapan dari saya. Apa saya boleh bagi tahu? Saya cakaplah, dengar tak? Itulah bunyi yang dah tersesat. Benda yang dah tersesat dalam rumah kita ni. Saya mengeluh sebab Ramadan dah hampir tiba. Saya kena buat sesuatu ni. Anak saya dah mula takut dah. Saya jumpalah dengan salah seorang pengamal perubatan Darul Syifa. Jiran saya je pun, tak jauh belakang rumah saya je. Saya minta pandangan dia untuk buat pagar rumah. Jadi dia pun bagi tahulah sekian macam ni. Saya pun buatlah pagar seperti mana yang dia tunjuk ajar. Saya tak nak terangkan bagaimana nak buat pagar rumah. Kalau kalian nak tahu, kalian boleh buat semakan sendiri. Dekat YouTube banyak. Ada beberapa kaedah. Ada cara yang mudah, ada cara yang agak baca yang panjang. Surah-surah Al-Quran yang diguna pakai. Semuanya sama, resultnya sama. Pagar rumah juga akhirnya. Kemudian Alhamdulillah, selepas tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada bunyi dah. Bunyi buka tutup pintu dalam rumah saya ni. Itulah sebab kalau kita ni ada gangguan dalam rumah, cepat-cepatlah cari jalan penyelesaian untuk mengusir benda yang tak sepatutnya duduk dalam rumah kita. Bukan apa, sebelum perkara yang lebih parah berlaku tanpa diduga. Masa ni saya masih lagi bujang teruna, bekerja di salah satu industri semikonduktor di Ipoh Jelapang yang dikenali sebagai Kilang Kasem. Siapa yang kerja Kilang Kasem tahun 2005, 2006, 2007, 2008 tu kenal lah muka ni. Malam Ramadan yang terakhir, besoknya nak raya, saya pun packing lah barang nak balik ke kampung. Perjalanan daripada Ipoh nak balik ke kampung saya ni mengambil masa.
1 jam 30 minit. Waktu ni saya masih lagi pakai kereta Proton Saga Kebal macam dalam gambar ni. Disebabkan perasaan yang seronok sebab besok nak raya, saya pun putarkanlah lagu buat peneman jiwa sambil memandu pula ke kampung. Bayangkanlah jejaka di luar sana. Dalam kereta saya pada waktu ketika ni, saya pasang sound system Sony Explode tau. Sony Explode komplit satu kereta. Bukan cash, tapi berhutang. Berhutang dengan Aeon Kredit. Memang layan habis lah sebab saya pasang lagu, bukan lagu raya, saya pasang lagu System of a Down. Sedang layan lagu System of a Down, jiwa pula tengah berangan. Tiba-tiba keseronokan saya pada malam tu terganggu dengan gangguan yang tidak saya jangkakan sama sekali. Lagu yang saya putarkan ni secara tiba-tiba entah macam mana boleh pula dimainkan dengan volume yang paling maksimum. Masya Allah. Udah kenapa pula ni? Mau tak terkejut dibuatnya? Bayangkanlah kalian semua, sistem audio yang mantap dimainkan secara maksimum. Mau tak bergegar satu dalam kereta ni? Automatik lah saya jadi panik kan. Saya pun teruskan matikan audio tu. Saya jadi blur, jadi budak baik, jadi tobat sekejap. Apa hal ni? Kalau ikutkan akal yang logik, tak mungkin audio boleh maksimum dengan sendirinya kalau tiada siapa yang tekan, kan? Jadi macam mana boleh volume tu naik dengan sendirinya? Kemudian barulah bulu roma saya ni naik sebab sel otak dah mula berhubung. Aku ni dah kena kaucau ke? Aduh, mana pula hantu datang menumpang kereta aku ni? Saya pun putarkanlah radio, cari stesen IKIM. Kebetulan waktu ketika itu stesen IKIM sedang memutarkan bacaan surah Al-Quran. Terus rasa kuat balik diri ni. Rasa tobat sekejap. Dan kalau kalian nak tahu, masa volume tadi tu, volume saya naik maksimum tu, masa ketika itu saya sedang memandu di laluan jalan raya yang agak keras tau. Bukan saya cakap, tapi saya dengar daripada mulut orang, kampung yang saya lalui tadi tu adalah jalan yang sangat keras. Saya mohon maaf ya, saya tak nak dedahkan, saya tak boleh sebut apa nama kampung tu. Takut orang kampung tu marah. Lagipun ini cuma gosip je. Bukan benar pun. Benar atau tak sama ada jalan tu keras ataupun tak keras, wallahu alam. Yang saya pasti, kalau aksiden, kepala kena tar jalan, keras, berdarah dibuatnya. Saya pun sambung semula perjalanan macam biasa. Kemudian tekak ni, rasa haus lah pula. Saya pun ambil botol air mineral yang saya letakkan di kerusi penumpang sebelah saya ni. Botol air mineral tu saya baru beli tau. 1 liter besar botol air tu. Ni baru nak buka ni, baru nak ambil air botol ni, saya pandang air mineral tu. Saya terkedu sekejap. Keadaan yang tenang menjadi seram sejuk semula. Bila mana saya dapat melihat ada sesuatu yang tertindih dengan air mineral tu. Saya tak menjangkakan benda ni boleh berlaku. Botol air mineral 1 liter yang saya baru beli tadi tu menindih pada remote control audio player saya. Bermaksud apa? Coy. Astaghfirullahalazim. Rupanya botol air mineral tu bergolek-golek menindih remote audio player sehinggalah tertekan button audio pada remote berkenaan. Bukanlah sebab gangguan daripada makhluk jin. Tidak. Aduh. Jadi ada tak gangguan jin sebenarnya? Tak ada pun. Semua tu hanyalah imajinasi dan mainan perasaan saja. Jadi saudara dan saudari yang menonton, kisah pengalaman yang ni sengaja saya ceritakan, saya kongsikan walaupun tidak berkaitan dengan gangguan jin. Sebab saya nak saudara dan saudari tahu, bukan semua yang kita alami atau apa yang kita nampak itu adalah jin. Jangan buat andaian dulu. Cuba beranikan diri, siasat dulu. Pergi siasat dulu. InsyaAllah kemungkinan kecil ataupun kemungkinan besar kita pasti akan dapat jawapannya. Secara tidak langsung kita boleh mengelakkan daripada mengeluarkan statement menfitnah jin mengait rapatkan dengan semua gangguan yang kita lalui. Walhal
tanpa kita sedar. Ianya hanyalah faktor kecuaian kita sendiri. Ingat tu, jangan terbawa-bawa. Itulah saja kisah perkongsian gangguan di bulan Ramadan, sama ada ianya dilalui oleh orang lain maupun oleh saya sendiri. Dan ada juga yang bukan gangguan tapi imajinasi yang terbawa-bawa. Fikir-fikirkanlah, kadang-kadang kita perlu bersikap rasional sebelum kita membuat andaian yang tidak sewajarnya. Seperti kebiasaan, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya meluaskan lagi lebaran sayap warga Kisah Seram Alam Jin. Sekiranya kalau kalian nak kongsikan sebarang bentuk kisah seram dengan kami, saya sudah sediakan link di bawah. Akhir kata daripada saya, selamat berpuasa dan juga selamat beramal ibadat dalam merebut sebanyak mungkin pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di minggu hadapan dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.